Hari ini saya ingin menerangkan mengenai kearifan tempatan di bawah subjek JIF 2004 iaitu kearifan tempatan dan teknologi Melayu. Untuk pengetahuan semua, terdapat 3 konsep berkaitan dengan kearifan tempatan yang telah digunakan dalam kalangan para sarjana seperti keilmuan tempatan, kepandaian tempatan dan kearifan tempatan. Berdasarkan Kamus Bahasa Inggeris, terdapat asal-usul perkataan tersebut. Pertama adalah perkataan lokal, ditarifkan sebagai sesuatu yang terhad pada kawasan tertentu atau satu kejiranan tertentu. Istilah kedua ialah knowledge. Ia membawa maksud fakta, maklumat dan kemahiran yang dijana melalui pengalaman dan proses pembelajaran. Ia juga bersifat teori atau kefahaman praktikal berkaitan sesuatu perkara dan juga ditarifkan sebagai satu set pengetahuan yang telah diketahui yang mempunyai falsafah, tersusun sebagai sebuah kepercayaan dan merupakan hasil daripada cadangan penyelesaian sesuatu masalah. Istilah ketiga pula ialah genius. Genius di sini ditarifkan sebagai keintelektualan yang istimewa, kekreatifan seseorang dan segala kemahiran semula jadi manusia. Istilah keempat iaitu wisdom. Ia bermaksud pemikiran yang berkualiti berasaskan pengalaman, keilmuan dan penilaian yang baik atau pemikiran yang waras dan penuh dengan kebijaksanaan dan hikmah. Seterusnya, kita akan pergi kepada konsep yang pertama iaitu keilmuan tempatan atau local knowledge. Menurut Husni Tamrin pada tahun 2013, beliau telah membezakan antara kearifan tempatan dengan keilmuan tempatan, yang mana kearifan tempatan adalah suatu sistem yang merangkumi kehidupan sosial politik, budaya, ekonomi dan lingkungan dalam masyarakat tempatan. Manakala, keilmuan tempatan adalah salah satu daripada komponen kearifan tempatan yang mempunyai beberapa ciri seperti dinamik, diwarisi dan diterima oleh masyarakat. Keilmuan tempatan juga ditarifkan sebagai keilmuan tradisional. Menurut Muhammad Yusri, keilmuan tradisional telah wujud dalam bentuk seperangkat ilmu pengetahuan, nilai dan etika yang mengatur kehidupan masyarakat dan diwarisi daripada generasi ke generasi yang seterusnya. Manakala, menurut Roy Kwanwood Mukmanchan pada tahun 2012, beliau telah membezakan antara pentakrifan keilmuan tempatan dan kearifan tempatan, di mana keilmuan tempatan adalah ilmu komuniti yang dipindahkan melalui tradisi. Keilmuan tempatan juga merupakan satu ilmu yang digunakan untuk tujuan yang berfaedah dalam masyarakat. Yang kedua iaitu kepandaian tempatan ataupun local genius. Menurut Ayat Rohaidi, beliau menyatakan bahawa istilah local genius telah pertama kali digunakan oleh Patrick Wells. Beliau telah mentakrifkan bahawa local genius dengan kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan ini berhubungan. Selain itu, menurut Rasidi pada tahun 2014, kepandaian tempatan merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di tempat yang tertentu dalam mengharungi arus-arus kemodenan dan globalisasi. Menurut Kamila dan Syed Yani pada tahun 2018 pula, istilah kepandaian tempatan turut dikaitkan dengan kemahiran sesuatu kaum dalam menggabungkan unsur logik dan mistik dalam kehidupan seharian. Ketiga pula ialah kearifan tempatan atau local knowledge. Kearifan tempatan terdiri daripada dua perkataan Inggeris iaitu local dan wisdom. Local bermaksud setempat, the wisdom bermaksud hikmah dan kebijaksanaan. Secara umumnya, kearifan tempatan ditarifkan sebagai kepandaian tempatan yang penuh dengan hikmah, nilai-nilai baik dipraktikkan dan diikuti masyarakat. Terdapat juga beberapa para sarjana yang mentarifkan maksud kearifan tempatan. Salah satunya ialah Suhartini. Beliau telah mentarifkan kearifan tempatan dengan kearifan lingkungan yang wujud dalam setiap masyarakat. Ia dilihat berpandukan kepada nilai dan perlakuan masyarakat di sesuatu tempat dalam menjalani kehidupan seharian dan berinteraksi sesama manusia dan juga alam sekitar. Kearifan tempatan juga adalah bentuk usaha manusia yang menggunakan daya pemikiran, akhlak dan kognitif dalam mendepani isu dan fenomena dalam lingkungan tertentu. Ia juga bermaksud kemampuan dan kebijaksanaan minda dan moral dalam berinteraksi dengan sesuatu perkara dan isu yang terjadi dalam masyarakat lingkungan. Antara ciri kearifan tempatan adalah bersifat praktikal dan dinamik yang diambil daripada pengalaman masyarakat terdahulu. Ia boleh berubah-ubah mengikut kepada perubahan masyarakat. Masyarakat setempat adalah pelaku pada kearifan tempatan yang ada pada mereka. Oleh itu, memisahkan ilmu kearifan tempatan yang ada daripada konteks sosial akan menyebabkan pentafsiran yang salah terhadap amalan budaya tersebut. Kearifan tempatan juga merangkumi serangkaian idea atau polisi yang didasari nilai-nilai murni yang seringkali dipraktikkan oleh masyarakat lingkungan. Terpercaya sebagai nilai-nilai baik yang memberi panduan kepada kehidupan seharian dan diwarisi daripada satu generasi ke generasi yang lain. Kearifan tempatan juga boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama adalah sesuatu yang dapat dirasa, seperti teks, tradisi, rumah tradisional dan simbol-simbol budaya. Dan yang kedua adalah sesuatu yang tidak dapat dirasa, seperti petua, nasihat dan pentalarang. Keilmuan tempatan dan seumpamanya adalah ilmu asas yang tersedia dalam dua bentuk. Pertama, jika ia mempunyai falsafah tersurat atas amalan dan budaya, ia ditakdirkan sebagai kepandaian tempatan. Kedua, jika ia berkembang menjadi amalan gabungan antara logik dan mistik, ia termasuk dalam takrif iaitu kepandaian masyarakat berkaitan ilmu gaib. Kearifan tempatan adalah amalan dan budaya yang mempunyai falsafah amalan dan praktikal secara tersirat dan ia boleh dibuktikan secara logik, rasional dan sains. Ia juga boleh berasal daripada keilmuan tempatan dan juga kepandaian tempatan. Kajian ini mencadangkan agar istilah keilmuan tempatan ditakrifkan sebagai satu set ilmu pengetahuan yang dibangunkan daripada golongan cerdik pandai, tempatan dalam memenuhi keperluan masyarakat setempat.
Ruang lingkup keilmuan tempatan adalah merangkumi rangkaian ilmu yang pelbagai, antaranya ilmu perubatan, pertukangan, perbidanan, pertanian, alam sekitar, iklim, geografi, pelayaran, bela diri, nyanyian, masakan dan perhutanan. Contohnya bagi keilmuan tempatan adalah fungsi kegunaan sintok dalam perubatan tradisi yang tercatat dalam kitab Mujarabat Melayu dan pada tradisi lisan. Manakala kepandaian tempatan ialah satu set amalan yang bersifat implisit iaitu tersurat yang dipraktikkan oleh sekumpulan golongan cerdik pandai dalam memenuhi keperluan masyarakat. Antara contoh kepandaian tempatan adalah penggunaan limau purut sebagai medium rawatan penyakit. Di samping itu, kearifan tempatan pula ditarifkan sebagai satu set pengetahuan dan amalan yang eksplisit iaitu tersirat, hasil akal budi, kognitif, golongan cerdik pandai, tempatan dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan masyarakat tempatan. Sebagai contoh, kearifan tempatan yang dapat dilihat adalah amalan jaga kubur untuk halang pencurian kain kafan dan jasad mayat. Itu pembentaran saya untuk kali ini. Terima kasih.